Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya Najib Arif dan sejak hari Sabtu lagi, tumpuan Astro Awani sudah pasti kita bawakan ke negeri di bawah Bayu, Sabah, bersempena dengan Sabah memilih dan juga pilihan raya umum negeri, dan juga sudah pasti sehingga kepada saat ini kami masih lagi menantikan siapa bakal Ketua Menteri Sabah yang baru. Kita sudah pun mengetahui parti yang memenangi, tetapi sudah pasti tumpuan cerita pada kali ini saya ingin bawa kepada rakan-rakan setugas Astro Awani yang kami tempatkan di Sabah untuk membawakan liputan. Ada yang tempoh lama berada di Sabah, ada juga yang singkat, tapi liputan yang dibawakan itu begitu mendalam sekali dan kepenatan itu sudah pasti dirasai. Saya nak bersama pertama sekali iaitu editor kanan Astro Awani Nazri Kahar pada ketika ini yang berada di Le Meridian di Kota Kinabalu. Nazri, kita tahu hari Sabtu tu memang dah penat dah sampai ke malam, Nazri, on air orang kata bersama dengan saudara Rahizal untuk kita menantikan sebenarnya siapa calon ketua menteri, tapi belum diketahui sehingga saat ini pun. Bagaimana rasanya tu? Memanglah sebelum ini kita dah lalui pada pilihan raya umum sebelum ini, tapi apa perbezaannya kali ini? Excitement dan juga debarannya itu, Haji, kalau boleh diceritakan. Ini yang seronoknya jadi wartawan kan, Najib. Kita menjangkakan sesuatu yang tidak dijangka. Dan ini satu perkara biasa. Dan seperti yang kita sedia maklum, kami di pihak media sudah pun menjangkakan apa yang berlaku pada malam tadi, iaitu keputusan yang begitu sengit dan mereka yang menang akan mendahului sedikit saja di hadapan. Dan yang kalah akan trail from the back begitu dekat sekali, dan itu jelas apa yang diperolehi oleh Gabungan Rakyat Sabah semalam, iaitu sekitar 38 kursi, Warisan Plus 32 kursi dan Berbaki 3 kursi dari calon bebas. Bagi kami pihak wartawan, apa yang berlaku hari ini memasuki hari untuk membentuk kerajaan dan juga mengangkat sumpah siapakah calon ketua menteri masih lagi menjadi teka-teki, dan kita mengharapkan episod ini dapat segera diselesaikan kerana rakyat dan kami juga dah penat dah berkampung hampir sebulan. Saya, rakan kita Asim Hassan dan Wakil Astro Awani sudah berkampung hampir 2 bulan, dan Wakil Astro Awani yang bertebaran di seluruh negeri Sabah pun tak laratlah nak jumpa rakyat. Bukan tak larat nak jumpa rakyat untuk mendapatkan cerita-cerita ataupun berita, tetapi perbalahan politik ini perlu dihentikan dan fokus kepada agenda membantu rakyat dalam era pandemik COVID-19. Apatah lagi sekarang dikatakan Sabah sudah menjadi epicenter baru untuk kluster COVID-19 yang positif. Jadi yang kami ini nak balik esok lusa ni, Jib, pastinya tak akan jumpalah rakan-rakan di WTC dan juga Astro Awani terpaksa melakukan self quarantine 14 hari, dan kita mengharapkan rakan-rakan kita dan juga pihak media yang lain yang bermula hari ini sudah pun pulang ke Kuala Lumpur yang bertugas, semoga selamat dan tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan dan duduk diam-diam di rumah kalau itu yang boleh dilakukan. Jadi bagi kami, liputan Sabah memilih antara yang paling mencabar kali ini kerana liputan dilakukan dalam pandemik COVID-19. Itu yang membezakan dan agak menggusarkan. Apatah lagi saya sendiri turun saja dari Kuala Lumpur terus ke Tawau. Itu epicenter yang asal untuk kluster Benteng dan juga kluster Pulau. Jadi di Tawau sendiri pada awalnya masih kurang kes yang positif, tetapi penularannya sudah pun berlaku di kalangan masyarakat awam, bukan hanya di pusat tahanan parti ataupun di penjara. Itu yang sedikit membimbangkan. Kalau saya dengan Ruzi boleh imbas sedikit pengalaman jurukamera kami hanya bergerak dari hotel ke kedai makan. Kedai makan itulah 5 hari kedai makan yang sama, dan ke lokasi untuk penggambaran. Jadi menghadkan pergerakan itu suatu yang agak menjengkelkan, yang agak menyusahkan kami. Tetapi sebagai orang media yang bertanggungjawab, kami tidak mahu ambil risiko yang besar kerana kita tidak kenal orang tempatan. Kita tidak tahu di mana yang selamat ataupun yang sudah pun ada tempat yang bersih dan sebagainya. Jadi kita mengambil dua langkah ke belakang, yang kita mengharapkan tidak ada apa-apa jangkitan dan juga penularan yang kita dapat daripada masyarakat tempatan ataupun mereka yang datang ke Tawau ketika itu. Jadi
apatah lagi apabila beberapa hari sudah ditawar, kami bergerak pula ke Lahad Datu, satu lagi epic center. Ya Allah, memang risau sangat kerana saya dibawa oleh Wakil Awani Rizal Abdullah ke Kampung Puyut. Kalau Najib tengok Instagram saya dan juga Twitter saya ada letak gambar tu. Kampung Puyut, perkampungan air terbesar di Lahad Datu di pantai timur Sabah. Di kebanyakannya orang di situ adalah warga tempatan, sebagainya Palau, sebagainya PTI juga. Jadi tapi nak buat cerita ataupun berita yang agak eksklusif sedikit, saya mengambil sedikit risiko. Walaupun agak keberatan, dah buat temu janji untuk datang ke Kampung Puyut untuk melihat infrastruktur yang begitu daif, rumah yang begitu rapat, tiada jaminan keselamatan, bekalan elektrik dicuri kebanyakannya di kawasan-kawasan air yang lebih dalam itu. Bekalan elektrik juga dengan sambungan wayar yang sebegitu halus sekali dan anak-anak mereka berkeliaran ke sana ke sini dan sebagainya, kebersihan apatah lagi. Jadi itu sedikit, bukan sedikit lah, amat menggusarkan. Balik terus mandi, baju memang terus ke laundry dan sebagainya. Dan esoknya kami mengharapkan tidak apa-apa yang berlaku dan Alhamdulillah kami terus sihat dan terus membuat liputan, bergerak ke Sandakan dan sebelum itu juga ke Semporna mengikuti trail kempen Datuk Seri Syafiq Afdal di Kampung Bumbum, Pulau Bumbum. Kalau Najib boleh tengok peta Pulau Bumbum di hujung bandar Semporna itu merupakan satu pulau yang sebesar Singapura yang wajib dikunjungi oleh Datuk Seri Syafiq Afdal ketika setiap kali pilihan raya. Dan apabila beliau datang tu, masyarakat menyambut macam wira, macam ketua besar lah bagi orang Bajau di pantai timur Sabah. Jadi kami tengok penjarakan fizikal memang dah tak ada. Orang kampung bersesak-sesak dalam kemah walaupun pakai pelitup muka. Ada sanitizer disediakan tapi ke laut jugalah. Dan ramai-ramai itu kami sendiri mengeluarkan sanitizer setiap kali nak bersalaman, tarik letak kat sini ataupun letak macam ni lah. Jadi itu pengalaman saya dan juga rakan-rakan selain daripada Asim dan juga Hashimi dan juga Rizal dan juga Shah. Agak perit lah sepanjang sebulan ini melakukan liputan kempen pilihan raya dan berakhir semalam. Saya rasa itu pengalaman yang tidak dilupakan. Liputan untuk waktu ataupun ketika menunggu result semalam itu perkara biasa kerana kita sudah lalui pada PRU 13 dan PRU ke-14 dan pengalaman ini menambah lagi episod-episod pengalaman kita sebagai seorang wartawan dan Esra Awani sentiasa ingin melakukan satu tahap ke hadapan. Itu payah juga. Bos jangan marah. Kita terpaksa berfikir di luar kotak. Cara kita membuat liputan, cara kita mencari ataupun angle cerita ataupun angle berita dan juga bagaimana kita mendahului di laman sosial ataupun di esroawani.com dan mungkin itu sukar untuk ditandingi oleh rakan-rakan media yang lain, tetapi kami anggap itu perkara biasa dan Alhamdulillah kita dah memberikan yang terbaik hinggalah 1 pagi tadi dan di sosial media berterusan sehingga awal pagi jam 3, jam 4 dan awal pagi tadi kami dah keluar pun bertebaran di Kota Kinabalu, ada ke Magellan, ada ke pejabat UMNO dan sekarang mereka berkumpul di pekarangan Istana Negeri Sabah. Penat juga Ajib, tapi apa boleh buat? Ya, itulah sebenarnya ceritanya kerana apabila kita mengatakan bahawa wartawan ini adalah frontliner dalam kita orang kata apa bekerja ketika pandemik ini, orang kadang-kadang sukar untuk faham kerana frontliner ini biasa dikaitkan dengan orang yang deal directly lah di hospital dan sebagainya. Tapi bila mendengar cerita Nazri itu kita faham inilah risikonya kerana kalau kita tidak turun ke kawasan-kawasan yang Nazri pergi itu, cerita-cerita rakyat ini tidak akan diangkat. Cerita-cerita kesengsaraan mereka mungkin, keluh kesah mereka ini perlu didengari terutamanya pada pilihan raya dan sebagainya. Itu antara sedikit risiko yang kita perlu ambil dan sebagainya dan Alhamdulillah semuanya selamat dalam keadaan sekarang ini. Yang penting kita mengikuti SOP dan sebagainya. Kalau kita lihat sepanjang tempoh berkempen, sepanjang tempoh pilihan raya negeri ini, kita lihat pembahagian tugasan itu. Nazri pergi ke pantai timur Sabah, ke pantai barat dan sehinggalah ke Kota Kinabalu pada masa ini. Bagaimana perancangan pergerakan setiap warga kerja Esra Awani dan juga wakil Esra Awani di sana, kalau boleh dikongsikan perancangannya secara harian ketika itu?
Ya, kami berinteraksi melalui WhatsApp group dan juga panggilan telefon, dan saya sebelum bergerak ke Sabah pun kita sudah melakarkan perancangan perjalanan liputan. Jadi mudah sebenarnya kerana Asim sudah hampir 2 minggu ketika itu, dan saya memasuki fasa kedua. Saya sendiri memilih untuk ke pantai timur Sabah kerana saya rasa di sini tumpuan kawasan kuat parti warisan dan tokoh-tokoh utama yang bertanding dalam perayaan negeri kali ini berada di pantai timur. Misalnya Datuk Seri Bong Mokhtar di Lamak, iaitu di kawasan Kinabatangan, Datuk Seri Syafiq Abdal di Semporna, Orang Kuat Semporna, dan juga isu-isu tempatan dan juga isu nasional banyak bertumpu di kawasan pantai timur Sabah kerana pantainya yang luas dan isu berkaitan dengan keselamatan, kemasukan parti, isu COVID sendiri, dan bagaimana kita lihat dari sudut aspek pembangunan yang kawasan ini amat ketinggalan sama sekali. Jadi perancangan itu sudah dilakukan. Jadi saya mengambil sedikit risikolah tidak ke bandar besar. Tetapi menarik apabila saya menelusuri daripada Tawau ke Kunak, ke Semporna, kembali ke Lahad Datu, terus menyeberangi benua Kinabatangan. Saya boleh katakan Kinabatangan kerana luasnya Parlimen Kinabatangan, iaitu kawasan Datuk Seri Bong Mokhtar ni sebesar negeri Pahang, Najib. Tapi perjalanannya agak mencabar kerana kebanyakan laluan federal ini sedang dibaiki ataupun dinaik taraf untuk dijadikan sebagai laluan utama projek Pen Borneo. Jadi memang bermasalah. Kalau jalan menggunakan kereta sedan ni susahlah, memang sakit badan lah. Tapi kerana kita ada 4-wheel drive ataupun 4x4, selesa lah sikit. Tapi memakan masa antara 4 ke 5 jam barulah sampai ke bandar Sandakan. Jadi saya ke arah itu, ke Sandakan dan juga Dewan Undangan Negeri sekitar Beluran, Libaran, dan Sungai Manila, Sungai Sibuga, juga di kawasan Bandar Sandakan sendiri kerana itu suatu kubu kuat parti DAP, tetapi ada perkampungan Sim-Sim, iaitu perkampungan air yang agak teratur yang boleh jadi contoh bagi seluruh di Sabah di Sim-Sim kerana ada fasiliti kemudahan dan agak bersih. Jadi saya ambil peluang juga untuk meninjau masalah rakyat dan juga kehidupan rakyat di Sekong, iaitu Don Sekong, dan di kawasan tersebut. Jadi dari Sandakan saya sudah pun membuat perancangan untuk ke Kota Kinabalu untuk hari akhir kempen, iaitu berbaki 4-5 hari. Jadi alhamdulillah perancangan itu berjaya, walaupun kita dapat ke kawasan itu agak singkat, sehari dua ataupun mungkin memakan masa 1 hari saja untuk berada di kawasan tersebut. Tetapi saya tidak duduk terus diam di KK, Najib. Rakan-rakan saya, si Asim sudah hampir pusing juga Sabah ni, cuma beliau tidak ke Pantai Timur kerana saya sudah ada dalam perancangan liputan saya. Jadi beliau hanya sampai ke Kalabakan dan juga kawasan Datuk Bong di Lamak pada hari penamaan calon dan terus naik semula ke utara Borneo. Dan saya terus ke meninjau di Kota Marudu, ke Kudat, Kota Bulut, kawasan Datuk Seri Saleh Kerouak, kawasan Kota Bulut ada Tan Sri Pandikar Amin Mulia, Orang Kuat Iranun, dan juga turun ke kawasan perbandaran Kota Kinabalu, dan hari akhir saya sempat mendaki Crocker. Itu alhamdulillah. Jadi itu yang saya mahukan, dapat juga cerapan di kawasan Banjaran Crocker, iaitu kawasan KDM, Kadazan Dusun dan Murut, di Keningau, di Tenom, dan juga di Nabawan. Jadi semua ini satu pengalaman yang agak begitu menarik dan juga mengujakan saya lah, berjumpa dengan masyarakat pelbagai etnik, kekuatan-kekuatan dalaman ataupun tempatan, the local wisdom itu amat memberi saya insight apabila kita membuat ulasan dan juga laporan di Esrawani, dan apabila kita bertemu dengan wakil calon ataupun calon yang bertanding. Jadi tidak semudah yang disangka kerana kita sentiasa mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain daripada orang lain, dan perjalanan itu hanya sebagai satu alat saja, tidak membebankan. Ada satu pengalaman, Najib, saya dengan Rozi terpaksa selas pinggang, tidur di hotel, tidak bawa apa-apa pakaian.
esoknya ada temu bual dengan calon, pakai baju yang sama semalam kerana perancangan kami silap. Ingat dekat 1 jam ke boleh balik ke hotel di satu tempat itu, rupanya 2-3 jam. Jadi tak berbaloi lah kerana dah malam habis liputan. Nak pulang balik pagi subuh pukul 6 temu janji itu ataupun 7 pagi, saya rasa amat tidak berbaloi. Jadi kami terpaksa pakai apa yang ada je lah di hotel yang ada di pekan tersebut. Jadi pengalaman ini mencuit hatilah bila kami mengimbas semula. Harap-harap ia menjadi satu panduan pada kami dan pengalaman memberikan liputan sepanjang Sabah memilih sedikit di Kudat itu. Di Kudat ini ada satu kluster kan. Ada 4 kes yang terkini, 5 kes pada minggu lalu. Kes COVID lah, saya merujuk kes COVID. Di Kudat ni di utara Borneo, di puncak Borneo. Di situ ada Kudat, ada Kota Marudu dan juga don-don sekitar seperti Tanjung Kapur, di Kudat sendiri, di Pekan Kudat dan juga sekitarnya. Jadi apabila ada temu janji dengan wakil calon LDP, tidak silap saya, waktu tengah hari kami datang ke bilik gerakan mereka, tetapi dah ditunggu begitu ramai, 300-400 orang. Saya cakap pada Ruzi dan juga rakan, takkanlah kita nak buat temu ramah dalam kawasan yang begitu padat ni kerana COVID tengah serius. Jadi kami buat keputusan abaikan je calon tersebut. Kami tak sanggup ambil risiko kerana begitu ramai menunggu pimpinan mereka dan juga Esro Awani. Kerana nak masuk Esro Awani ni. Jadi saya beritahu, tak payahlah, beritahulah pada Datuk, kami tak dapat ada temu janji lain di Kota Belud. Jadi itu antara judgement yang segera perlu dibuat dalam masa kita membuat liputan. Walaupun perjalanannya makan 4-5 jam nak ke arah itu saja, ke Bandar Kudat itu dari Kota Belud. Dan juga daripada Kota Kinabalu, dan kami bermalam di sana, tetapi miss kami tak apalah, tak dapat temu bual pun tak apa kerana takut tengok begitu ramai pemimpin yang ada dengan pengikut mereka, dan kami tidak mahu ambil risiko dan balik je lah, balik menyusur ke Kota Belud dan berjumpa dengan Tan Sri Pandikar Amin Mulia di Kota Belud, di pesisiran sungai di Kota Belud. Dan alhamdulillah kami balik juga malam itu sampai ke hotel jam 12.30 malam. Jadi menariklah. Jadi bukan benda bosan pun, bukan perkara lanskap baru, orang baru kita jumpa, perjalanan yang meletihkan. Pada hari bila Najib nak buat live pada kami kan, kami berada dalam perjalanan tu. Signal memang tak ada, Jib, di antara Kota Marudu dan juga dan juga Kudat. Jadi kami beritahu orang depan, cari masa, cari tempat ni untuk cari signal. Kat mana nak buat live pukul 4 ni? Di tengah hutan tu. Jadi bekerjalah, potong lori sawit dan sebagainya. Sampai di Pekan Simpang Langkon, Kota Marudu itu ada kedai. Di situlah kami buat secara langsung. Dan dengan Dr. Zaini Osman, pakar penalisis politik kita dari UMS. Jadi best lah, tak ada benda yang membosankan. Cuma kalau tak ada minat, memang kita akan rasa penat, kita akan rasa apa benda kita buat ni kan. Tapi sebagai wartawan dan juga itulah sebenarnya yang kalau di Bukit Kewangan, di WTC ini rasa cemburu tu ada sebenarnya. Ialah kita ni, orang kata apa, dalam hati kita ni wartawan juga, kita teringin juga kan pergi ke bawah ini, kita nak mendengar cerita rakyat, kita nak tengok macam mana pengalaman yang melalui semua perkara ini dan sebagainya. Haji beruntung dan Haji kongsikan cerita yang begitu menarik sekali. Ini adalah cerita di sebalik bagaimana nak mengumpul bahan berita. Kalau di TV tu anda lihat mungkin liputan kita nampak cantik je ya, nampak macam smooth je saja, tapi di belakangnya itu ada banyak perkara yang perlu dilakukan, perancangan dan sebagainya, dan juga ketabahan itu. Dan terus kekal selamat Haji dan juga rakan-rakan tugas yang lain. Masih lagi kita menantikan siapakah bakal Ketua Menteri dan juga Majlis Angkat Sumpah sudah pasti sebelum rakan-rakan semua akan pulang kembali ke Kuala Lumpur untuk menjalani kuarantin kendiri. Kami sentiasa mendoakan keselamatan rakan-rakan tugas yang berada di sana. Terima kasih Nazri Kahar. Baik, selepas ini kami masih lagi nak bersama dengan seorang lagi rakan tugas yang berada di hadapan pintu Istana Negeri, Hasimi Mohamad, untuk kita dengar pula macam mana cerita dari aspek Hasimi pula selepas ini.